Siti Fatimah je buka kamera ni, yang lain. Miss bertukar apa? Oh, daripada Cikgu Daniel bertukar menjadi Cikgu Zack. Miss, kenapa thumbnail kat apps nama Cikgu Daniel? Saya menggantikan Cikgu Daniel sebenarnya last minute. Okay, sebab dia ada apa nama, ada urusan. Ada urusan. Semalam baru jumpa. Kan? Tak sempat nak rindu, dah jumpa balik dah. Ayam betul. Okay. Tu. Miss, kenapa tak guna webinar? Saya pun tak pasti kenapa tak guna webinar. Biasanya saya kalau ilmu free memang pakai webinar lah. Mungkin dijangkakan pelajar tak ramai kot. Mungkin masih lagi dalam kapasiti yang orang kata mampu pakai meeting biasa. Oh, patutlah ramai yang tak buka kamera kan. Hai Miss, berjumpa lagi kita. Kuning baju Adham. Bagus. Semangat. Ada Razik. Okay, ada Yasmin. Kenapa mata macam bekak, Miss? Saya rasa itu hanyalah ilusi optik saja. Miss tak letak note ni kat mana-mana ke? Tak ada, memang ada kat apps note sini. Okay, saya memang dekat rumah. Saya kalau kelas pagi ke, tengah hari ke, kat rumah lah saya. Tapi kalau petang saya kena pergi studio lah. Sebab lepas kelas online saya akan terus buat kelas dekat center. Jadi saya terus masuk mengajar. Gitu. Okay, kita bagi je yang lain masuk je. Wah, thank you Azim. Miss always cantik. Wah. Kita rasa kita terbang ke bulan, ke bintang. Okay. Sekejap. Rindu Miss dapat jumpa lagi. Itulah. Dapat jumpa lagi kan. Tak bosan ke jumpa selalu? Pelik lah. Miss last jumpa Miss hari ni. Nak masuk asrama dah. Aduh lah. Semalam penat sedih. Jumpa lagi. Aduh lah. Teruk tu lah. Hai. Rindulah Miss. Sama lah. Saya rasa semua orang jangkakan Cikgu Daniel kot mengajar ni kan. Okay, sebab saya rasa memang tak sempat nak dimaklumkan sebab saya ganti last minute. Nota pun saya buat last minute juga nota ni. Okay. Hai Azfar. Alright. Okay. Cuti sekolah sampai bila? Minggu ni je ke sampai minggu depan? Minggu depan cuti lagi? Tak kan? Seminggu je kan? Korang dah nak buka dah. Apalah istilah cuti sekolah bagi korang? Tak masuk belajar pun lagi tu lah. Gitu Handsome vacation dah. Smart dia. Saya pakai college shirt lagi bagus. Okay. So mari kita hari ni, sebab dah lama gila tak buat ni kan. Dah lama gila kita tak buat karangan. So hari ni kita akan buat karangan. Okay. Okay, Miss, nasi putih warna apa? Nasi putih. Mungkin warna pink mungkin. Okay, kelakar lah soalannya. Okay, ada hari Ahad dah masuk sekolah. Ni mesti duduk dekat antara negeri Kelantan, Terengganu, Kedah atau Johor ni kan. Hari Ahad dah start kan. Selangor hari Ahad dah start. Johor. Okay, orang Johor pun sama juga. Kita orang dulu, saya ingat lagi saya duduk kat Pantai Timur kan. So setiap kali orang kata Monday Blues, benda tu tak boleh nak apply dalam diri orang Terengganu, Kelantan. Saya duduk kat Terengganu. Sebab memang blues kita orang adalah ketika hari Ahad. Ada orang Terengganu kat sini. So kita orang adalah Sunday Blues. Dia tak ada Sunday tu cuti, tak ada. So jadi kalau orang kata Monday Blues, kita orang dengar tanpa perasaan. Sebab Monday tu kita orang dah bersemangat dah pergi sekolah. Okay. Aduh lah. Miss buat muka cute. Macam mana muka cute? You memang sangat cute. Okay, so jom kita belajar. Okay, saya sihat dah ni
Thanks for asking. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan baik sahaja. Okay, Miss dah isi notes tu dalam Miss letak tele MC ke? Nanti yang ini tak silap saya, semua seminar ilmu free, video ini akan dimuat naik di YouTube Max Clinic Plus, tak silap saya. Okay, jadi awak boleh tengok je balik, okay, jangan risau. Kalau awak nak dekat-dekat nak exam ke, nak buka balik pun tak ada masalah. Bukan video saya saja, tapi saya rasa cikgu-cikgu lain pun ada juga. Jadinya skema tu tak adalah. Right, so mari kita mulakan. Hari ini sepatutnya yang ambil slot ini adalah, yang mengendalikan slot ini ialah Cikgu Daniel. Walau bagaimanapun beliau ada masalah sikit, bukan masalah lah, dia ada sedikit pertemuan dengan KKM. Okay, ada urusan. Jadinya saya diminta untuk menggantikan last minute. Okay, jadi mungkin ada yang fikir hari ni Cikgu Daniel, tapi saya bertukar ganti sekejap. Sekejap saja. 1 jam. Jadi mungkin ada hikmah dia hari ni kita berjumpa. Mana tahu lama dah tak jumpa saya, tiba-tiba dapat jumpa. Ada yang nak tinggalkan saya, nak balik asrama, dapat jumpa saya sekali lagi. Mungkin. Jadi marilah kita. Hari ni kita akan buat karangan memandangkan bulan 3, sepanjang bulan 3. Saya tak buat karangan pun dengan awak. Okay? Jadinya hari ni saya sentuh karangan, saya pilih untuk sentuh karangan so that boleh bantu jugalah kawan-kawan yang nak masuk asrama, yang takut lupa formula dia. Okay, jadi hari ni saya akan pakai formula saya lah, of course. Okay, tengok jap soalan yang saya berikan. Semua dah download kan, Nota? Dah download dengan dan screenshot. Okay, hari ni rambut saya kemas sikit, semalam kembang rambut saya. Okay, sebab hari ni banyak sikit letak, apa nama tu? Letak conditioner hari ni. Okay, so saya bagi awak karangan umum. Saya bacakan karangan umum ini. Karangan umum ini memang adalah perkara yang awak kena, yang tajuk hari ini adalah perkara yang awak kena aplikasikan dalam kehidupan awak sebab awak memang akan menghadapi peperiksaan. Okay, jadinya saya bacakan soalan saya hari ini. Okay, soalannya berbunyi begini. Pelajar dengan peperiksaan tidak dapat dipisahkan. Setiap pelajar juga sudah tentu menginginkan kejayaan dalam peperiksaan mereka. Bincangkan persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang pelajar bagi memperoleh keputusan yang cemerlang. Okey. So ini adalah soalan dia. Okey. So setiap kali awak nak exam pun awak akan buat persiapan. Cumanya beza manusia ni adalah ada yang buat persiapan awal, ada yang buat persiapan saat-saat akhir. Okey, jadi yang ini kita buat general lah. Kalau boleh kita munafik kat sini. Lagi munafik, lagi bagus. Walaupun kau tak buat benda tu, kat dalam ni kena cakap kita buat. Okay, barulah nampak kita, oh betul lah, kita buat, kita feel benda tu. Okay, contohnya kalau awak sebelum ni tak pernah bertanya cikgu pun, kalau tak faham apa-apa, tapi dalam ni kena munafik. Lagi munafik, lagi banyak markah dia. Semoga. Okay, tengok sekejap. Setiap kali awak dapat soalan, apa yang perlu awak buat ialah kenal pasti 4 perkara. Okay, 4 perkara ni sangat-sangat penting. 1, untuk pastikan awak tidak lari daripada kehendak soalan. Yang kedua, supaya awak fokus pada apa yang awak nak buat. Itu yang paling penting. Okay, jadi dapat satu soalan, awak tengok betul-betul, masak dia betul-betul, goreng dia betul-betul. Tengok antara 4 ini awak kena isikan. Okay, kenal pasti tema dia. Kenal pasti kehendak soalan, dia bercakap dia nak apa. Okay, golongan sasaran ada atau tidak. Contoh yang dia kata dia nak peranan ibu bapa. Jadi golongan sasaran kita adalah ibu bapa sajalah. Tak boleh letak orang lain. Okay. Alright. Kemudian format. Ada format ataupun tidak berformat. Right. Jadi ini 4 perkara ni. Kalau awak cari, awak dah letakkan, awak dah tulis siap-siap ataupun awak dah highlight siap-siap, awak tak perlu baca keseluruhan soalan balik. Okay. Jadi dia akan jimatkan masa awak lah. Okay. Mari kita tengok sekejap. Okay. Daripada berdasarkan soalan kan, bagi tahu saya apakah tema kita. Tema kita apa? Tema kita adalah peperiksaan, betul tak? Tema kita adalah peperiksaan. Okey, peperiksaan. Okey, yang pertama adalah peperiksaan. Okey, saya tulis kat sini. Okey, peperiksaan. Okey, seterusnya, kehendak soalan. Dia nak apa? Dia nak persediaan. Bagus. Persediaan. Okey, untuk cemerlang lah. Dia kata untuk cemerlang. Okey, untuk cemerlang dalam peperiksaan. Saya tambah sikit kat belakang. Okey, golongan sasaran. Siapa yang kena buat preparation? Oleh seseorang
Pelajar betul tak? Bagus. So pelajar jawapan dia. Okay, pelajar. Right. Jadi maksudnya kalau buat ibu bapa tak boleh lah, tak valid lah. Sekolah tak valid lah. Okay, dan dia tiada format. Bagus. Tidak berformat. Okay, saya buat dia tiada format. Jadi 4 perkara ni bila awak dah fokus ni, awak dah tak perlu tengok soalan lagi dah. Okay, jadi kita bercakap tentang peperiksaan. Okay, ini kita nak cakap tentang persediaan dia. Dan golongan sasaran hanyalah pelajar sahaja. Okay, tidak terhad kepada orang lain. Tapi dia mesti tindakan daripada pelajar. Awak cari 4 perkara ni, saya dah tak risau awak campaklah macam mana pun soalan, awak pandai bawa diri. Okay, so jom kita. Ingat, kalau awak tengok saya bagikan, pendahuluan ni sebenarnya adalah formula saya. Okay, formula saya bernama DAH CIA. DAH Cia-Cia-Cia. Okay, DAH Cia-Cia-Cia. Awak tengok. D-A-H-C-I-A. Ini formula saya. Okay, DAH CIA. DAH Cia-Cia-Cia. Right, jadi saya akan tunjukkan macam mana awak nak aplikasikan formula ini dalam pendahuluan awak. Okay, kalau awak fokus betul-betul yang ni, trust me, campaklah soalan karangan macam mana pun, pendahuluan awak sangat baik. Bagi saya pendahuluan awak kena power. Sebab apa? Dia ibarat pakaian awak. Okay, dia ibarat pakaian awak. First impression. Awak bayangkan, saya rasa ini selalu berlaku kepada orang lain lah. Kepada awak selalu berlaku. Contohnya kalau awak perasan yang awak tulis pendahuluan tak sedap, tak bagus kan. Bila nak masuk perangan 2 tu rasa tak ikhlas. Rasa ada something yang tak siap ke atas, betul tak? Jadi awak rasa tak happy. Jadi satu benda yang nak menjaminkan kebahagiaan awak dalam menulis ni kan. Pendahuluan awak biar mantap, biar power gila. Okay. So mari saya akan perkenalkan formula DAH CIA. Okay. So D yang pertama. Merujuk kepada definisi. Definisi apa? Definisi tema. Okay. Ataupun penyataan umum. Ataupun apa saja yang awak tahu tentang tema. Right? Okay, seterusnya. Selepas definisi, AH adalah ayat huraian. Okay, ayat huraian. Yang ni biasanya student rasa tak banyak membaca. Jadi tak tahu nak letak apa. Nanti saya bagi idea. Jangan risau. Kemudian lepas ayat huraian, kita ada ayat contoh. C kita adalah ayat contoh. Seterusnya, I adalah bahasa indah ataupun ungkapan menarik. Okay, bahasa indah ataupun ungkapan menarik. Dan terakhir ialah ayat arahan. Ayat arahan ini adalah apa yang soalan nak. Okay, jadi ini adalah formula dia. Okay, D-A-H-C-I-A. Okay, so yang mana yang paling awak kena alert ialah ayat huraian. Okay, awak kena alert sangat-sangat dalam ayat huraian. Okay, so dekat sini saya akan ceritakan sikit definisi itu apa. Contoh, kita bercakap tentang peperiksaan. Okay, bagi definisi peperiksaan ataupun apa yang awak tahu tentang peperiksaan. Okay, what do you know about peperiksaan? Bagi tahu saya, peperiksaan ni apa? What is peperiksaan? Peperiksaan adalah ujian yang bagus. Ujian yang menguji tahap pengetahuan. Bagus. Dia adalah bentuk ujian. Okay, satu bentuk ujian. Okay, dia adalah satu bentuk ujian untuk menilai tahap pencapaian murid. Contoh, bagus. Ada yang bagi idea ni tadi. Okay, pandai. Okay, ataupun pelajar pun boleh. Bagus. Ataupun cakap ujian. Peperiksaan merupakan ujian yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pun boleh. Tak ada masalah. Terpulang ke awak. Okay, terpulang ke awak. Sebab dia bebas. Dia adalah pengetahuan am. Kan? Okay, tapi elakkan pakai perkataan definisi. Contohnya jangan pakai perkataan macam tu. Peperiksaan didefinisikan sebagai jangan, ataupun peperiksaan bermaksud jangan, atau peperiksaan ditakrifkan sebagai jangan. Sebab kalau awak sebut definisi, takrif dan maksud, awak wajib ambil daripada kamus dewan. Sedangkan kamus dewan kau tak pernah pegang pun, betul tak? Jadi nak selamat pakai apa? Pakai ialah ataupun merupakan. Pakai ialah atau merupakan. Selamat sikit ni. Okay, contohlah awak buat ayat kan. Peperiksaan ialah satu bentuk ujian untuk menilai tahap pencapaian murid. Titik. Settle. Okay, so itu dia. Apa saja yang awak tahu, awak letaklah kat situ. Okay, seterusnya. Okay, saya tukar pen. Saya nak buat warna apa Warna purple lah. Okay, right.
Dan awak kena tahu apa saja, ni dalam ayat uraian saya bagi awak idea apa saja tajuk ataupun orang kata isu karangan, dia mesti nak kaitkan dengan isu semasa. Okay, jadi apa yang saya nak awak buat dalam ayat uraian, ini adalah cadangan saya. Saya nak awak letakkan satu penanda wacana yang menunjukkan zaman. Yang menunjukkan zaman. Contohnya apa? Akhir-akhir ini, belakangan ini, marca pada dasawarsa ini, pada zaman moden ini, pada era globalisasi ini, terpulang kat awak. Bagus Zurin. Okay, itu contoh. Okay, pada era ini boleh, tak ada masalah. Tetapi awak ada hak untuk judge, menghukum dari sudut pandangan mata awak. Okay, bagi tahu saya, okay, dekat sini lepas awak letakkan penanda wacana zaman, awak judge, awak hukum isu itu sama ada dia positif ataupun dia negatif. Okay, contohnya bagi tahu saya pada zaman sekarang. Banyak ke pelajar yang memang bersiap sedia sebelum exam, 100% bersedia, ramai tak? Tak ramai. Jadi maksudnya awak komen dia sebagai negatif. Mungkin saya nak kata sudah tidak ramai lagi pelajar yang bersedia. Tidak ramai yang bersedia. Contohlah saya buat singkatan saja. Alright, awak komen negatif. So bila awak dah komen kan, bila awak dah komen, apa yang saya nak awak buat ialah bila awak dah sedap-sedap komen, make sure lah awak bagi tahu alasan. Jadi lepas awak komen negatif atau positif, awak create satu soalan, wajar atau tidak. Benda itu wajar atau tidak kita biarkan. Dan dia mesti relate kepada yang first awak tadi. Tadi awak komen negatif. Jadi wajar tak kita biarkan dia tak study ataupun tidak bersiap sedia? Wajar tak? Tidak, betul tak? Jadi saya nak jawab yang ni, tidak wajar. Yang kali ini saya nak jawab tidak wajar. Tapi ingat, panjangkan sikit. Letaklah kerana apa? Kerana apa? Tambah kerana apa? Kenapa tak wajar kita biarkan para pelajar ni tak bersiap sedia? Sebab apa? Memang kerja mereka sepatutnya apa? Belajar. Tugas mereka sepatutnya belajar. Tugas mereka adalah belajar. Sepatutnya sebab tu dia kena cemerlang. Ataupun yes, bagus menjadi harapan ibu bapa boleh. Saya tambah satu lagi. Harapan ibu bapa. Boleh, bagus, pandai. Pilih satu nanti, Alright. So contoh peperiksaan yang ada dekat Malaysia ni. Kita ada kat sekolah lah, kalau kat sekolah lah kita ambil contoh kat sekolah. Contohnya apa? Tak ada UPSR, betul tak? Kita ada UPSR, bagus. PT3 dan SPM, bagus, pandai. So bahasa indah, kita nak pakai apa? Bagi tahu saya, orang kata sediakan payung sebelum hujan. Kan kita cakap pasal persiapan, tetapi pernah tak awak tak ada peribahasa untuk awak tulis kat dalam karangan? Pernah tak? Pernah, betul lah. Jangan risau, saya ada satu peribahasa yang sangat-sangat berkuasa. Saya janji kat awak pakai formula ni, dia boleh pakai untuk semua tema karangan di atas muka bumi. Saya janji dengan awak. Maksudnya lepas ni awak takkan ada masalah, tak ada peribahasa lagi. Confirm ada. Kalau tak boleh pakai, tak pandai pakai, datang kat saya potong jari saya sebab confirm awak boleh pakai. Trust me. So formula saya yang ini sangat-sangat powerful peribahasa ni. Jawapannya ialah sudah terang lagi bersuluh. Powerful ni, tapi ramai tak tahu. Sudah terang lagi bersuluh. Semua orang tahu maksud sudah terang lagi bersuluh, betul tak? Maksudnya confirm. Confirm. Tapi jangan tiba-tiba pakai dia macam tu. Saya ajar awak hijack dia. Kita hijack dia. Awak tengok macam mana saya buat. Saya akan hijack dia kat mana? Saya akan hijack dia masuk dekat sini. Saya akan hijack dia masuk ke sini. Contoh sudah terang lagi bersuluh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana pelajar sepatutnya menjadi harapan kepada ibu bapa. Contoh. So ini adalah untuk menyelamatkan buntut anda, to save your lovely ass. So ini dapat membantu awak lah. Tetapi tambahlah satu lagi. Saya kan pandai, awak kan pandai. Kita tambah satu lagi peribahasa yang berkaitan dengan persediaan, iaitu sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan.
Okay, sediakan payung sebelum hujan. Okay. So ayat arahan Dina apa tadi? Persediaan. Okay, jadi saya tulis kat sini persediaan. Okay, soalan nak persediaan bagi menghadapi peperiksaan. Okay, menghadapi peperiksaan. Okay. Alright. Ini adalah based on apa yang kita bincangkan. Okay. Dengar jawapan saya. Jawapan saya akan berbunyi begini. Peperiksaan merupakan satu bentuk ujian yang menilai tahap pencapaian seseorang murid. Titik. Jika diperhatikan pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, masih terdapat pelajar kita yang tidak bersiap sedia sama ada secara mental atau fizikal bagi menghadapi peperiksaan. Sudah terang lagi bersuluh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana pelajar merupakan harapan kepada ibu bapa masing-masing. Contoh peperiksaan yang ada di negara kita termasuklah ujian penilaian sekolah rendah UPSR, penilaian tahap 3 PT3 dan sijil pelajaran Malaysia SPM. Titik. Pepatah ada menyatakan bahawa sediakan payung sebelum hujan. Persoalannya, apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh para pelajar sebelum mereka menghadapi peperiksaan? Tanda soal. Settle itu saja. Senang ke susah? Senang ke? Tak susah. Awak yang bagi jawapan. Bukan saya bagi jawapan. Senang. So apa yang perlu awak buat dekat sini ialah, okay? Lepas awak bagi definisi ataupun apa saja awak tahu, letaklah sikit apa yang awak tahu, benda tu okey ke, benda tu bagus ke tak bagus ke. Okay, kemudian awak kaitkan ke zaman. Positif ke negatif tema tu sekarang? Wajar tak kita biarkan contoh dia apa lepas tu peribahasa. Tak ada tak apa. Tak ada tak apa, yang ni dah selamatkan awak dah kat sini. Okay, dan kemudian ini. Okay, let's say lah awak tanya saya, Miss boleh ke pakai ni, betul senang kan, okay. Miss boleh ke kita pakai formula ni untuk karangan tema lain? Boleh. Contohlah saya letak satu tentang gejala sosial. Contohlah rasa macam bijak lah cikgu. Tengok, memang bijak pun. Sebenarnya bukan awak bodoh. Tapi awak tak pernah jumpa satu teknik yang sesuai dengan awak. Manusia kan berbeza, betul tak? Kita jangan kata saya bodoh lah aku tulis karangan cikgu. Saya rasa saya tak banyak idea lah. Percayalah, kalau pakai formula saya, tak perlu pun awak baca buku banyak-banyak ke apa ke, baca buku bagus untuk mantapkan isi karangan. Okay, right, saya try pakai untuk tema lain. Awak bagi kat saya jawapan. Saya tak nak baca, saya tak nak pakai yang saya, tapi saya nak tanya awak sendiri. Okay, gejala sosial. Contoh diminta punca-punca gejala sosial. Contoh punca-punca gejala sosial. Okay, bagi tahu saya kan definisi. Awak tak tahu definisi gejala sosial, is okay. Okay, tetapi saya nak tanya awak, apa yang awak tahu tentang gejala sosial? Dia benda baik ke benda buruk? Buruk, betul tak? Okay, ni kita nak buat pendahuluan ni. Okay, ni adalah gejala buruk. Bagus. Okay, bagi tahu saya pada zaman sekarang, okay, masalah gejala sosial semakin meningkat ke semakin berkurang? Positif ke negatif? Meningkat, bagus. Maksudnya awak komen negatif. So, bila awak kata meningkat, wajar tak kita biarkan? Tak wajar, betul tak? Tidak wajar. Okay, kenapa tak wajar? Siapa remaja ini? Satu hari ini siapa? Mereka ni adalah apa? Okay, saya tengok jawapan siapa yang keluar dulu. Okay, pemimpin. Dia adalah bakal pemimpin negara. Okay, fine. Saya terima bakal pemimpin negara. Bagus. Very good. Okay, so contoh. Contoh apa Contoh gejala sosial. Come on, bagi tahu saya. Apa dia contoh? Vandalisme, rempit, penagihan dadah, merokok. Bagus. Melepak. Okay, dan sebagainya. Very good. Okay. Alright, kalau tak ada peribahasa saya pakai ni. Tapi saya ada satu peribahasa. Okay, ni saya bagilah. Okay, kita ada peribahasa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Maksudnya, remaja ini adalah harapan kepada negara. Itulah saya nak pakai pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okay, let's say tadi saya kata ayat arahan dia apa punca. Okay, awak dengar sini jawapan kita. Ni jawapan awak awak bagi bukan saya buat Jawapan akan jadi. Gejala sosial merupakan satu tingkah laku buruk yang banyak berlaku dalam kalangan remaja. Titik. Jika diperhatikan pada zaman moden ini, masalah gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja di Malaysia semakin menjadi-jadi. Sudah terang lagi bersuluh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana remaja merupakan bakal pemimpin negara suatu hari nanti. Contoh gejala sosial yang dimaksudkan termasuklah membuli, vandalisme, melepak dan banyak lagi. Pepatah ada menyatakan bahawa pemimpin harapan bangsa, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Persoalannya, apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah gejala sosial
di negara kita? Tanya soal. Settle itu je. Awak bagi bukan saya bagi. Itu je. So, mula-mula mungkin awak akan rasa macam mana nak buat ayat dulu, tapi trust me, bila awak pakai formula ni kan, lama-lama awak akan rasa mahir gila tulis. Campaklah macam mana pun. Macam mana hafal? Saya tak hafal. Awak bagi, saya tak hafal. Mana ada saya hafal? Jangan hafal. Awak faham ni apa dia. Awak faham keperluan satu-satu karangan tu apa. Nak screenshot boleh, saya bagi awak screenshot. Okay? Okay, right. So, screenshot lah. Tak ada masalah. Miss, formula ni memang ada bunyi sikit-sikit macam pembaca berita ke? Bukan formula itu yang berbunyi macam pembaca berita. Saya yang berbunyi macam pembaca berita. Walaupun suara saya macam pondan tak siap. Tapi tetap juga bila kita pandai jaga nahu dia, dia berbunyi sedap. Macam tu. Okay. So, jom kita. Okay, ada yang tak sempat screenshot. Okay, saya bagi screenshot. Ambil lah screenshot lah. Ambil lah. Okay, saya buat ni. Okay. Jangan risau. Okay, jangan risau. Okay. Jom kita tengok powerful macam mana formula ni. Tadi kita buat tentang gejala sosial. Let's say saya nak tukar lah tentang contoh membaca. Tentang membaca. Contoh ni lebih kurang macam ni juga kan. Okay, membaca tu apa? Dia amalan yang baik ke buruk? Contoh awak tak tahu sangat definisi dia. Baik ke buruk membaca? Baik. Okay, bagus. Saya akan buat dia ada satu amalan yang baik. Okay. Bagus. Okay, suka menelaah. Okay, yang kedua pada zaman sekarang. Cuba awak perhatikan. Ramai ke manusia ni, masyarakat ini menjadikan amalan baca sebagai amalan harian? Tak ramai, betul lah. Kau baca caption orang kat IG rajin. Baca buku tak nak tapi jangan tulis kat sini nampak sangat kau peli So saya akan pakai satu peribahasa ni kat sini Okay, kalau negatif statement awak tadi, wajar tak kita biarkan awak tak membaca? Tak. Sebab apa? Kenapa? Sebab sebenarnya membaca dapat menambah ilmu, betul lah, dapat menusuk jantung. Okay, sebab dia adalah okay, lagi sebab saya nak tengok sebab apa. Nanti akan menjadikan kita kurang ni kan, kurang pengetahuan. Okay, bagus. Alright, contohnya saya nak buat cara-cara lah, cara-cara memupuk. Okay, contoh Okay, ayat contoh golongan yang sepatutnya membaca. Golongan apa? Kanak, betul tak? Okay, dan juga pelajar utamanya yang bakal menghadapi peperiksaan. Remaja, bagus, very good. Okay, kalau tak ada peribahasa pakai ini, tapi saya ada satu peribahasa, so that saya ada dua, iaitu membaca jambatan ilmu. Bagus, Wani. Very good. Okay, dan seterusnya, let's say dia minta cara-cara nak menggalakkan amalan membaca dalam kalangan rakyat. Okay, dengar jawapan saya akan jadi macam mana. Nak dengar 999 lagi sekali? Dengar. Membaca merupakan satu amalan yang sangat mulia. Titik. Jika diperhatikan dasar warsa ini, sudah tidak ramai lagi masyarakat kita yang menjadikan amalan membaca sebagai amalan harian mereka. Sudah terang lagi bersuluh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana membaca sebenarnya banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Titik. Contoh golongan yang sepatutnya mempraktikkan amalan membaca termasuklah golongan kanak-kanak dan juga golongan pelajar, terutamanya yang bakal menghadapi peperiksaan utama. Pepatah ada menyatakan bahawa membaca jambatan ilmu. Persoalannya, apakah cara-cara yang wajar dilakukan bagi menggalakkan amalan membaca dalam kalangan masyarakat di negara kita? Tanda soal. Tak ada benda pun. Awak yang bagi. Saya just bacakan. Gabungkan. Kena action. Bila kau dah pandai, kau kena action. Tak ada hal. Okay, clean je, betul. Tapi sebenarnya ni panjang tau. Tapi tengok, awak tak rasa terbeban, betul tak? Tak rasa terbeban langsung. Okay, Miss boleh tulis persoalan ke dalam karangan? Boleh, tak ada masalah. Dia mempelbagaikan lagi jenis-jenis ayat awak. Nampaklah awak ni banyak skill. Tapi janganlah setiap satu nak pakai. Macam ni saya nak pakai hujung saja. Persoalannya apakah? Tapi bila awak pakai persoalannya apakah tu, wajib ada tanda soal kat belakang. Wajib. Ada satu lagi cara yang belakang awak pakai apa? Awak buat apa? Contohnya, terdapat beberapa. Boleh juga. Okay. Pada era globalisasi boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi era globalisasi tu jarak. Dia bukan dapat. Okay. So kita pergi kepada bahagian isi. Okay. Bahagian isi. So pendahuluan tu basically yang tadilah. Okay. Awak tulis yang based on apa yang kita buat tu. Tapi saya tak apalah, saya tulis balik kat awak. Right. So definisi tadi membaca itu apa? So membaca pula kita bercakap tentang apa? Tentang peperiksaan. Peperiksaan ialah satu bentuk ujian. Satu bentuk ujian untuk menilai. Untuk menilai, contoh saya buat prestasi murid.
prestasi murid. Okey, saya ubah sikit lah. Alright, yang tadi, ni saya jawab dalam rangka lah macam mana awak nak buat. Okey, letakkan satu penanda wacana yang menunjukkan zaman. Saya tak nak kontrol awak, terpulang ke awak. Bebas. Okey, dan komen negatif ataupun positif. Tapi tadi kita kata negatif. Maksudnya tak ramai yang bersedia. Okey, ramai yang tak bersedia. Ramai tak bersedia. Okey, saya buat negative statement. Okey, so tadi kemudian saya jawab wajar atau tidak. Okey, tadi awak kata tidak wajar. Okey, tidak wajar. Dan ingat lepas awak judge, bagi tahu alasan. Tadi awak kata tak wajar kerana apa? Kerana pelajar ini adalah harapan ibu bapa. Okey, harapan ibu bapa. Saya tak tulis penuh, tapi saya buat ringkasan saja. Okey, harapan ibu bapa. Okey, yang seterusnya ayat contoh. Tadi contoh kita buat UPSR, tadi semua tu. Contoh dia adalah UPSR, PT3 dan SPM. Tapi ingat, sebelum awak tulis singkatan, wajib tulis dulu penuh dia. Penuh dulu. Answer ada dalam apps tak? Tak ada. Awak boleh tengok balik dekat dekat YouTube. Okey, tapi nanti saya akan reconfirm balik nanti. Okey, seterusnya. Bahasa indah tadi kalau tak ada pakai sudah terang lagi bersuluh. So yang ni special sikit, makanya saya akan pakai warna hijau. Okey, sudah terang lagi bersuluh. Yang ni yang wajib, semua karangan saya wajib ada ni. Tetapi kita hijack masuk dekat sini. Kita hijack masuk ke sini. Okey, so kemudian peribahasa yang saya nak pakai tadi ialah tentang peperiksaan, sediakan payung sebelum hujan. Yang ni yang tetap saya nak pakai. Sediakan payung sebelum hujan. Okay, boleh tak cakap happy birthday please? Nama awak apa? Aretop Space. Happy birthday, Aretop Space. Asal nama awak pelik-pelik sangat. Letaklah nama betul-betul. Macam mana nak wish? Okay, sebelum hujan. Okay, seterusnya. Letak balik apa yang soalan nak. Soalan nak apa tadi? Persediaan. Okey, persediaan bagi menghadapi peperiksaan. Okey. So ini je pun saya punya rangka. So boleh kita baca balik tu. Miss birthday saya semalam, birthday Elish Yusof. Happy birthday. Semoga awak berjaya cemerlang dalam pelajaran, okey? Alright. Okey, so jom saya bacakan. Let's say tadi kita kata kan, okay, peperiksaan merupakan satu bentuk ujian untuk menilai prestasi seseorang murid. Jika diperhatikan pada zaman moden ini, masih ramai pelajar yang tidak bersiap sedia sebelum mereka menghadapi peperiksaan. Sudah terang lagi bersuluh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana remaja merupakan harapan kepada ibu bapa. Contoh peperiksaan yang ada di sekolah-sekolah seluruh Malaysia termasuklah ujian penilaian sekolah rendah UPSR, penilaian tahap 3 PT3 dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Pepatah ada menyatakan bahawa sediakan payung sebelum hujan. Persoalannya apakah persediaan yang wajar dilakukan oleh seseorang pelajar itu sebelum mereka menghadapi peperiksaan? Kena soal, itu saja. Okay, buat ayat macam mana pun, tetapi inilah formula dia. Okay, senang ke susah formula ni? Senang saja. Okay, kecil punya hal saja. Jangan risau. Okay, kemudian kita akan buat, isi. Kalau awak tengok pendahuluan yang selama ni complicated kan. Nak buat pendahuluan ni pening, bukan main lagi kan. Tapi isi lebih senang lah. Bila saya kata pendahuluan senang, isi akan lagi senang. Okay, so apakah formula yang saya pakai? Okay, formula yang saya akan pakai ialah 5W1H. 5W1H. Who, what, when, why, where. Okay, alright. Tapi sebelum saya pergi kepada topik ini, okay, saya rasa baik saya masuk terus pun. Okay, bagi tahu saya, berikan saya idea, apakah persediaan kalau awak nak exam? Bagi seorang yang bakal menghadapi peperiksaan, come on. Apakah? Menjaga pemakanan, lagi tidur yang cukup, belajar, kita ambil yang serius dulu iaitu belajar dulu, betul tak? Melakukan ulang kaji, okay? Membuat ulang kaji pelajaran. Membuat ulang kaji. Okay, bagus. Very good. Okay, lagi. Saya pada buat ulang kaji lagi. Micro study. Tu study lah, betul lah. Okay, lagi. Apa lagi? Kalau tak faham, tanya siapa? Guru, betul lah. Ataupun orang kata fokus. Boleh juga. Fokus, Fokus boleh juga,
Fokus ketika belajar. Lepas tu yang ketiga saya akan tanya guru. Fokus ketika pembelajaran. Ketika sesi pembelajaran. Sedap sikit. Ketika sesi pembelajaran. Okay, kemudian bertanyakan guru. Rajin bertanyakan guru. Okay, rajin bertanyakan guru. Okay. Alright, lagi buat jadual. Bagus, pandai. Okay. Melakukan jadual pembelajaran. Bagus. Okay, melakukan jadual pembelajaran. Okay, saya ambil mana yang datang kat ni saya dulu. Lagi yang kelima, minta restu ibu bapa bukan persediaan sayang. Itu kewajipan. Persediaan ni adalah preparation awak. Things that yang awak buat. Okay, tadi ulang kaji dah ada. Ulang gaji termasuk ulang latihan lah tu. Lagi, buat kumpulan belajar boleh? Tapi belajar kumpulan yang boleh letak ulang kaji juga sebenarnya. Okay, sebenarnya boleh asing. So, saya buat, okay, membentuk kumpulan belajar. Okay, boleh? Tak ada masalah. Bagus, very good. So, ingat, setiap kali awak dapat karangan, keluarkan isi utama dulu. Keluarkan isi utama. Okay, rehat yang secukupnya. Bagus, boleh, saya terima. Bagus. Nah, nanti tengok mana yang kita boleh tukar, kita tukarlah. Okay, right. So, tengok jap. Kita nak membuat ulang kaji. Saya ajar awak macam mana formula saya ni akan berfungsi. Formula saya adalah 5W1H. Who, what, when, why, where and how. Tapi untuk syarat awak nak pakai benda tu, wajiblah awak highlight satu perkataan yang paling utama dalam isi awak. Contohnya, membuat ulang kaji. So, kita nak cakap pasal apa? Cakap pasal ulang kaji. Cakap pasal ulang kaji. So, bagi tahu saya, maybe yang pertama, ayat huraian. Saya ada buat ayat huraian. Okay, yang ni lah awak pakai. Who, what, when, why, where. Okay, mungkin 2 kali what, 2 kali how tu pulang kat awak. Okay, what is ulang kaji? Apa yang awak tahu pasal ulang kaji? Ulang kaji ini adalah why. What is ulang kaji? Imbas kembali, imbas mula. Okay, bagus. Alright. Ulang kaji adalah, okay, orang kata, saya buat perbuatan. Okay. Okay, mengimbas semula. Mengimbas semula perkara yang pernah dipelajari. Okay, bagus. Okay, dipelajari. Okay, bagus. Alright, why? Kenapa penting? Let's say saya nak buat why. Okay, kenapa kita kena imbas semula perkara yang kita pernah pelajari? Why? Supaya lebih faham, betul tak? Okay, penting supaya lebih memahami. Tak lupa, bagus. Penting supaya lebih memahami dan tidak lupa. Okay. Tidak lupa. Okay. Tentang subjek tertentu. Okay, subjek tertentu. Okay, yang ketiga. So, anda kata awak ulang kaji kan? So, sebelum peperiksaan tu, awak akan berasa lebih apa? What would you feel? Awak tak kelam kabut tu lah. Lebih tenang dan tidak kelam kabut. Okay. Akan berasa lebih tenang. Berasa lebih tenang. Dan tidak kelam kabut. Tidak kelam kabut. Okay. Maybe saya nak buat subjek yang perlu ulang kaji banyak. Latihan yang banyak lah contoh. Contoh subjek yang berat lah. Contoh subjek apa? Seperti apa? Sejarah, betul lah. Matematik. Okay. Contohnya subjek seperti sejarah dan matematik. Sejarah dan matematik. Contoh. Gitu. Sains. Boleh? Tak ada masalah. Nak tambah pun boleh. Ini terpulang ke awal lah. Sebab dia agak peribadi kan yang ni kan. Okay, seterusnya. Ayat penegas. Okay, ayat penegas ni tak wajib. Tapi kalau awak letak ini nampak lebih bijak lah. Okay, ayat penegas ni kan ada kata penegas. Terbuktilah bahawa. Ternyatalah bahawa. Jelaslah bahawa. Contoh yang saya nak pakai. Jelaslah bahawa. Contoh. Jelaslah bahawa. Okay, so apa yang perlu awak buat? Sebut balik ayat isi awak.
Okay, tentang ulang kaji tadi dan sebut balik tema kehendak soalan. Okay, alright. So, saya bagi awak salin dulu. Okay, jap lagi. Saya akan bacakan jawapan. Okay, saya akan bacakan jawapan jap lagi. Okay. Okay, saya bacakan jawapan versi 999 saya baca Antara persediaan yang boleh dilakukan oleh seseorang pelajar itu sebelum mereka menghadapi peperiksaan, termasuklah dengan membuat ulang kaji pelajaran. Kita tahu bahawa ulang kaji merupakan perbuatan mengimbas semula perkara yang pernah dipelajari. Mengulang kaji pelajaran sangat penting supaya pelajar lebih memahami dan tidak lupa tentang subjek-subjek tertentu. Dengan cara ini, pelajar akan berasa lebih tenang dan tidak kelam kabut sebelum peperiksaan. Contoh subjek yang perlu dilakukan banyak ulang kaji termasuklah sejarah dan matematik. Jelaslah bahawa sekiranya pelajar membuat ulang kaji, mereka akan lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Padahal, bukan saya buat, awak buat, saya baca je. Kan? Senang je pon. Selagi kira. Wah. Kan dah kata tak susah pon, okay? Alright, so ini dia. Sebenarnya dalam ayat contoh ni just wajib ada perkataan contoh, misal, tamsil, seperti, dah cukup dah. Okay, contoh saya kata seperti subjek apa, boleh, tak ada masalah. Okay, right. Kalau sebenarnya 2 ayat huraian pun dah cukup dah untuk level awak, tapi tak apalah, buatlah pandai sikit, macam gitu. Miss kalau ada ungkapan menarik tak apa tak? Kalau perasan kan. Pendahuluan saya memang confirm ada 2 peribahasa tu. Penutup nanti saya akan make sure saya akan bagi 2 lagi peribahasa. Tak tipu dah. Janji, tak tipu. Okay. Dan awak jangan fikir benda-benda yang heavy tau. Contohnya lah. Awak fikir peribahasa ni yang panjang. Tapi boleh tak peribahasa pendek? Boleh. Contohnya kalau saya nak kata ibu bapa. Ibu bapa ni apa? Tulang belakang keluarga, contoh. Anak-anak, cahaya mata. Yes. Pakai benda-benda macam tu. Buatlah penutup, Miss. Cepatnya nak tutup. Tunggulah dulu. Sabarlah. Ikit kamu tu. Gitu. Formula Miss macam formula cikgu saya. Ya ke? Aneh tu. Sebab ini formula saya sendiri. Tapi mungkin cikgu awak pernah tengok saya mengajar ke mana-mana. Okay. Formula saya 5W1H. So kita pergi kepada seterusnya. Mungkinlah 5W1H ni cikgu-cikgu lain dah pakai. Tapi tak ramai cikgu yang highlightkan perkataan. Saya je. So far saya tak tengok lagi. Ini je yang bantu awak. Dan ini awak akan soal jawab. Siapa yang kena study? Bila kena study? Macam mana kena study? So apa jadi kalau kita study? Macam itulah saya akan highlightkan itu. Okay, fokus ketika sesi pembelajaran. Awak nak terpulang ke awak nak highlightkan apa? Tapi saya nak buat fokus. Okay. Pembelajaran boleh juga. Sekejap, fokus ke pembelajaran lagi sekejap. Okay, saya nak pembelajaran lah. Fokus boleh juga. Tapi saya nak buat pembelajaran. Tiba-tiba ubah fikiran. So saya nak tunjukkan bahawa formula saya sangat-sangatlah fleksibel. Okay. Alright, so apa itu pembelajaran? Dia adalah satu proses, betul tak? Proses yang wajib dilalui oleh pelajar, betul tak? Setiap hari kat sekolah. So dia adalah proses menimba ilmu. Okay, proses menimba ilmu yang wajib dilalui. Okay, oleh pelajar di sekolah lah. Alright. So yang kedua, why kita kena fokus? Contoh saya pakai why yang kedua. Kenapa kita kena fokus masa kita belajar? Supaya apa? Supaya lebih faham, bagus. Dan tidak ketinggalan. Supaya lebih faham. Okay, bagus. Lebih faham dengan cepat. Okay, lagi. Dan tidak ketinggalan. Bagus. Dan tidak ketinggalan. Okay, ni singkatan sangat. Tak apalah saya pakai penuh. Dan tidak ketinggalan. Okay. Dan tidak ketinggalan. Okay. Okay, so tidak ketinggalan. So andai kata awak fokus dalam pelajaran. Okay. Fokus dalam pelajaran. Perlu tak awak bertanya kepada kawan kerap kali. Okay.
Ataupun kalau awak tak fokus, let's say saya buat kalau awak tak fokus, apa yang akan jadi? Kalau awak tak fokus, apa jadi? Terlepas, betul lah. Perkara-perkara penting yang akan terlepas yang kita akan blur. Blur tu maksud dah tak jelas, betul lah. Okay? Alright. So, kalau tidak fokus, okay, kita akan terlepas perkara-perkara penting. Okay, alright, contoh. Lepas tu tanya kawan, menyusahkan mereka. Lepas tu betul lah, kita tanya kawan, buang masa kita lagi. Betul lah, sedang kawan kata masa itu emas. Alright. So, contoh cara untuk awak tingkatkan fokus ketika belajar. Make sure apa? Cukup rehat je lah lagi. Cukup minum air. Okay, bagus. Minum air. Okay, minum air. Okay, minum air. Dan sebenarnya yang paling tepat adalah pilih kawan yang tepat sebelah kita. Betul tak? Pilih kawan yang betul kat sebelah kita. Minum air. Dan memilih rakan yang tepat. Memilih rakan yang tepat untuk duduk di sebelah. Untuk duduk di sebelah. Okay, dalam kelas. Betul. Percayalah kalau cakap kekal dehidrasi boleh Khamis? Boleh. Minum air untuk kekal berhidrasi boleh, tak ada masalah. Okay. Itu maksudnya minum air lah tu. Okay, seterusnya ayat ni contoh yang saya nak buat, terbuktilah bahawa. Okay, saya nak buat terbuktilah bahawa. Okay. Terbuktilah bahawa ... Okay, saya akan sebut balik tema, saya akan sebut balik ayat isi. Okay, awak tengok jawapan akan jadi semudah ini. Saya bacakan untuk awak. Okay. Bukan itu sahaja untuk cemerlang dalam peperiksaan, para pelajar juga dinasihatkan untuk fokus ketika sesi pembelajaran. Titik. Kita sedar bahawa pembelajaran merupakan proses menimba ilmu yang wajib dilalui oleh pelajar di sekolah. Hal ini sangat penting supaya para pelajar lebih memahami dengan cepat perkara yang diajar dan mereka tidak ketinggalan. Sekiranya mereka tidak fokus dalam pembelajaran, maka mereka akan terlepas perkara-perkara yang penting. Contoh cara untuk kekal fokus dalam kelas, termasuklah dengan minum air dengan mencukupi dan memilih rakan yang tepat untuk duduk di sebelah kita. Terbuktilah bahawa kita mampu cemerlang dalam peperiksaan sekiranya kita fokus ketika belajar. Titik settle. Awak tengok lancar je. Kan? Dok nawak langsung. Dia senang je. Okay? Dok pelawak pun. Dah cakap kan senang. Tak rugi kan masuk kelas hari ni. Okay? So kita pergi kepada yang seterusnya. Okay? Selalunya awak start kat mana? Okay, saya buat sambil makan kari. Hebatlah awak. Aduh, makan kari lah lagi bijak bagus Okay, biasanya awak start kat mana mesti? Huraian betul tak? Huraian awak start betul tak? Jadi highlightkan satu perkataan dan awak pecahkan. Okay, Khadijah kata saya makan nanas. Seronoknya hidup. Aduh. Okay, nanti dah masuk sekolah tak boleh nak belajar online sangat ya. Okay, jap. Miss boleh ulang ayat penegas tak? Okay, ulang ayat penegas. Okay, soalan yang bagus sebenarnya. Awak perasan tak ayat penegas kat atas ni? Saya terbalikkan dah. Sebab saya nak skill saya lebih banyak. Kalau perasan saya pakai ayat penegas, saya pakai ayat isi dengan ayat tema. Kemudian yang ni saya buat tema dulu baru ayat isi. Saya ajar awak trik Saya ajar awak trik. Trik pertama. Terbuktilah bahawa tema dia adalah tentang nak cemerlang dalam peperiksaan. Terbuktilah bahawa pelajar boleh cemerlang dalam peperiksaan sekiranya mereka fokus ketika pembelajaran. Satu lagi cara adalah terbuktilah bahawa sekiranya pelajar fokus ketika sesi pembelajaran, mereka boleh cemerlang dalam peperiksaan. Tukar balik tempat duduk. Just tukar tempat duduk je. Awak buat isi tu awak terbalikkan tema, yang tu awak terbalikkan pula dia punya ayat isi. Itu dia. So skill lah, nampaklah skillful sikit Sebenarnya bahasa ni awak akan ada banyak markah kalau awak pandai menggunakan awak kata jenis-jenis ayat. Okay? Awak pandai pusing balik, tapi ayat tu kena gramatis lah. Okay, yang seterusnya rajin bertanyakan guru. So nak highlightkan siapa? Nak highlightkan apa? Guru lah, betul lah. Saya sambil berak pun boleh dengar ni. Ya dek, saya yakin tu boleh dengar sebab aku pakai handsfree, boleh dengar lah.
Saya tengah makan Maggi, Miss. Ya Allah. Inilah cabaran dia belajar secara dalam talian. Tengok Fatin kata apa. Kau jangan buka kamera sudah. Lelaki yang pergi kat dalam bilik air tu tengah melabur tu. Kau jangan buka kamera kan terkejut semua orang kat sini. Nanti orang kata kita kena hijack kat sini So rajin bertanyakan guru. So sebut guru. Daniel tengah lipat kain. Okay, siapa itu guru? Guru ni siapa? Orang yang apa? Orang yang mendidik kita, yang beri ilmu kepada kita. Bagus. Okay. So insan yang memberi ilmu kepada kita di sekolah. Memberi ilmu di sekolah. Okay. Alright. Okay. Kenapa kita kena rajin tanya guru? Sebab dia ni adalah orang apa? Orang yang apa dalam bidang dia? Kena rajin tanya. Sebab apa? Dia berpengetahuan. Bagus. Dia pakar. Bagus. Dia mahir. Okay. Kena rajin tanya. Okay. Kerana guru sangat arif dalam bidang dia. Sangat arif dalam subjek yang diajar. Subjek yang diajar. Okay, kalau kita tak tanya, kita akan sesat jalan, betul tak? Kita ada apa? Satu peribahasa iaitu malu bertanya, sesat jalan. Okay, malu bertanya, sesat jalan. Okay, so contoh. Saya nak contoh apa? Contoh waktu yang sesuai untuk kita tanya cikgu. Bila waktu yang sesuai untuk kita tanya cikgu? Let's say awak malu nak tanya dalam kelas tu kan? Waktu rehat, bagus. Okay. Sesuai pada waktu rehat. Ataupun selepas habis sesi dia, betul tak? Waktu rehat. Atau selepas tamat kelas. Bila tamat kelas tu maksudnya cikgu ada masa sikit lah. Cikgu ada masa sikit lah untuk bercakap dengan kita kan. Tamat sesi pembelajaran. Very good. Okay, seterusnya saya nak letakkan ayat penegas. Contoh saya nak buat ternyatalah. Tadi terbuktilah. Okay, saya nak pakai ternyatalah. Okay, ternyatalah bahawa bla bla bla. So saya akan buat tema dan ayat isi. Okay, alright. So boleh salin dulu sebelum saya bacakan jawapan versi berita mutakhir. Okay, salin dulu. Saya tengah naik roller coaster. Apa pula? Pelik betul lah. Aduh lah. Okay. Right. Saya cuci berak Arnab saya. Saya tengah sayangi Miss. Bagus ni lah. Miss birthday saya 29 bulan 4. Wish siap-siap boleh. Nanti balik asrama. Birthday siapa? Ainin ni. Jomlah kita nyanyi untuk Ainin. Sedih lah tu nak masuk asrama. Jom kita nyanyi lagu birthday untuk Ainin. Iklan sekejap. Yang tidak berbayar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ainin. Happy birthday to you. Semoga berbahagia di asrama sana. Okay. Alright. So jom saya bacakan yang ni Saya pakai satu lagi penanda wacana. Saya tak suka pakai penanda wacana yang biasa student pakai. Korang pakai apa selain itu seterusnya. Tadi kalau perasan saya pakai apa? Bukan itu saja kan. So ini saya akan pakai ni pula. Mungkin awak tak pernah pakai. Tidak cukup dengan itu, pelajar juga hendaklah rajin bertanya kepada guru untuk cemerlang dalam peperiksaan. Titik. Kita sedar bahawa guru merupakan insan yang memberi ilmu di sekolah. Titik. Sebagai pelajar, kita hendaklah rajin bertanya kepada guru kerana guru sangat arif dalam subjek yang diajar. Titik. Pepatah ada menyatakan bahawa malu bertanya, sesat jalan. Contoh waktu yang sesuai untuk bertanya kepada guru termasuklah ketika waktu rehat ataupun selepas tamatnya kelas. Titik. Ternyatalah bahawa pelajar boleh cemerlang dalam peperiksaan sekiranya mereka rajin bertanya kepada guru. Simple. Celah gigi, celah jari, celah kuku. Gitu. Birthday Wawa pula. Birthday Wawa pula. Okay, nanti saya akan nyanyi untuk Wawa. Okay? Sebenarnya siapa yang nak saya nyanyikan lagu birthday awak tu boleh.
awak DM saya, awak cakap birthday awak hari ni, awak cakap nama awak apa, nanti saya buat video. Biasanya itulah, hari-hari saya nyanyikan lagu birthday untuk orang tau. Jadi saya akan hantarlah video kat dalam DM tu nanti jadi nanti awak DM saya, okay? Birthday Wawa pula, jom kita nyanyi untuk Wawa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Wawa. Happy birthday to you. Happy birthday Wawa. Semoga berjaya dalam hidup. Okay? Walah, semua ramai claim birthday dia. Tak apa, DM saya, okay? Nanti saya nyanyi. Nasib baiknya lah ni. Seminar relax-relax saja, okay? So, yang keempat, yang kelima ni, kita skip, kita akan buat penutup, boleh? Okay? Saya buat penutup terus. Sebab kok dah tak sempat dah buat penutup nanti, sayang pula kita. Asalkan tadi awak dah boleh faham. Soalnya senang aja kan? Okay? So, kita akan buat penutup. Penutup dengan saya, ya Rabbi. Kalau tadi pendahuluan yang susah sangat, awak dah rasa senang. Isi dah jadi makin senang. Kesimpulanlah benda yang paling senang. Sebab dia yang paling pendek. Okay, makanya fokus betul-betul. Saya akan buat dia dengan penuh bergaya. Settle sekejap je ni. Alright. Formula dia adalah ayat kesimpulan wajib ada pada yang pertama. Kemudian formula saya bukan ayat cadangan, ayat harapan. Itu semua klise. Okay. Ini senang saja saya pakai. Saya pakai SAS. S-A-S. Siapa, apa, supaya. Okay, kalau siapa yang dah biasa dengan saya, dia tahulah formula saya adalah SAS. Formula penutup saya apa-apa saja adalah SAS. Okay, so kemudian peribahasa. Saya janji dengan awak tadi, saya nak bagi peribahasa berapa? 2 pendahuluan dah settle. 2 penutup bakal. Jadi awak tengok betul-betul macam mana saya pakai. So ayat kesimpulan saya ajar awak untuk melengahkan penulisan awak. Okay, sebab cikgu kata lagi panjang lagi bagus, betul tak? Tapi awak kena consider juga masa menjawab awak sebab masa menjawab awak dalam setengah jam saja Okay, right. Jadi yang paling penting adalah letakkan ayat kesimpulan awak. Okay, penanda wacana kesimpulan. Terpulang awak nak pakai apa? Kesimpulannya ke? Okay, konklusinya ke? Intihanya ke? Tapi saya suka pakai yang simple lah kesimpulannya. Okay, kalau nak pakai sebagai penutup wacana ini, saya terima kalau awak buat karangan yang berbentuk syarahan, ucapan, sedap sikit sebagai penutup wacana ini sesuai. Tapi untuk benda-benda yang bersifat penulisan kurang sesuai sikit. Okay, tuntasnya tidak digalakkan. Okay, tuntasnya lebih kepada macam ayat penegas sahaja. So yang cantik ada 3, dengar betul-betul. Kesimpulannya, konklusinya, ataupun awak pakai intihanya. Intihanya maksud dia kesimpulan. Tiga-tiga masuk kesimpulan. Implikasi, natijah bukan. Implikasi dengan natijah maksud dia kesan. Bukan kesimpulan. Hati-hati. Okay, saya ajar awak. Okay, tak apa, yang pasal penanda wacana tu tak apa, next time. Okay, next time kita ajar lain kali Tapi saya ajar cara ni. Cara perkataan banyak boleh pakai. Lepas masuk kesimpulan, apa yang saya nak buat ialah sebut balik ayat arahan. Ayat arahan tu maksudnya apa yang soalan nak tadi. Dia nak cakap pasal persediaan kan? Pasal persediaan nak hadapi periksaan. Sebut balik dengan tema. Okay, contoh dengar betul-betul. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak persediaan yang boleh dilakukan oleh pelajar dalam menghadapi peperiksaan. Sebut balik je apa yang dia nak. Itu je. Cumanya kat sini tadi, kalau perasan saya tambah apa? Tambah dengan kata penegas. Itu je. Tambah kata penegas. Okay, yang itu yang pertama senanglah. Okay, jadi yang pasal persediaan ni, siapa yang kena bertindak? Siapa? S yang pertama. Siapa yang kena bertindak? Come on. Pelajar. Bagus. Pelajar sendiri. Okay, pelajar sendiri. Okay, yang ni perlu apa? Ingat, apa tu kena perlu. Perlu ataupun mesti. Perlu apa? Mereka perlu apa? Buat persediaan dengan secukupnya. Betul tak? Perlu buat persiapan. Okay, buat persiapan. Okay, dari awal. Okay, dari awal. Dari awal. Sebelum menghadapi peperiksaan. Sebelum menghadapi peperiksaan. Okay, sebelum menghadapi peperiksaan. Okay, hal ini supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Bagi tahu saya sebab apa? Supaya lebih bersedia. Boleh? Supaya lebih bersedia.
lebih bersedia dan mampu menjawab dengan baik. Mampu menjawab dengan baik. Okey. Okey, lebih yakin. Bagus, Pumpuk Oleh 9. Bagus, very good, pandai. Okey, yang ini saya nak awak alert. Okey, tengok saya semua. Tengok ni screen semua. Awak perasan tak awak akan pakai apa? Bab kata pepatah, betul tak? Ataupun bab kata peribahasa. Pepatah dan peribahasa tu, adakah pepatah? Pepatah, P-E-P-A-T-A-H ataupun P-E-R-I-B-A-H-A-S-A tu adakah di peribahasa? Tak. Dia hanya perkataan saja. Tapi saya pakai lidah pendeta. Yes. Saya pakai lidah pendeta. Lidah pendeta itself adalah peribahasa. Dia ni peribahasa. Maksud dia adalah kata-kata hikmat. Maksud dia adalah kata-kata hikmat. Kata-kata yang power. Bab kata lidah pendeta. Itu dia. Okay. Kemudian apa yang perlu buat? Sebutkan satu peribahasa tentang usaha. Contohnya saya nak buat hendak 1000 daya. Tak hendak 1000 dalih. Okay. Hendak 1000 daya. Tak hendak 1000 dalih. Okay. Yang ni satu lagi adalah peribahasa tentang usaha. Terpulang ke awak. Yang ni memang senang lah fikir. Sebab senang gila. Sebab usaha banyak. Okay, cuma yang ni, biasa awak pakai bab kata pepatah, tapi jadikan ni sebagai peribahasa. Bab kata lidah pendeta. Okay, so saya bacakan penutup saya. Jawapan saya akan jadi begini. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak persediaan yang boleh dilakukan oleh pelajar sebelum menghadapi peperiksaan. Oleh itu, pelajar itu sendiri hendaklah membuat persiapan dari awal sebelum menghadapi peperiksaan utama. Hal ini penting supaya mereka lebih bersedia dan mampu menjawab dengan baik bagi memperoleh keputusan yang cemerlang. Bab kata lidah pendeta, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sekian berita, salam hormat. Okay, alright. Ada yang nak tangkap layar ni? Okay, sekejap saya bagi satu persatu. Okay, ambil ni dulu, siapa nak ambil ni? Miss, nanti boleh tak share jawapan sebab tadi ada yang tertinggal. Macam saya kata, jangan risau, nanti akan di-upload dekat YouTube. Miss boleh jadi pembaca berita lah. Okay, so saya bagi yang pendahuluan tadi kan. Okay, right. So siapa yang nak pendahuluan, go ahead. Tak ada masalah. Okay. Alright, so itu dia. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Boleh faham tak? Mudah tak buat karangan? Mudah sahaja. Okay, bagi mereka yang akan masuk ke asrama, jaga diri baik-baik. Okay? Saya sayang awak. Doa saya sentiasa bersama dengan awak. Right? Jadi jaga diri baik-baik. Sentiasa berbuat kebaikan. Jangan ajak orang bergaduh, jangan. Sayangi kawan-kawan, okay, kena jadi masyarakat yang penyayang. Sayang pada semua makhluk Tuhan, right? Okay, tak kisahlah macam mana luaran awak, tetapi dalaman awak dulu awak kena baiki. Kalau orang dalaman dia bersih, baik, insya-Allah Tuhan akan bagi hidayah. Orang kata seluas-luas alam untuk menjadi orang yang lebih baik dalam dan luar. Betul tak? Okay, proses itu awak kena percaya. Trust the process. Dan percaya pada masa yang Tuhan tetapkan untuk kita. Right? Jadi itu saja, jaga diri baik. I love you. Bye-bye. Assalamualaikum.